Hai, Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada semua. Berjumpa lagi kita hari ini bersama Cikgu Zam untuk sesi PDPR kita yang seterusnya. Jadi hari ini kita akan belajar tajuk tukar unit masa lagi, melibatkan jam ke minit, hari ke jam dan tahun ke bulan. Jadi jom sama-sama kita belajar matematik bersama Cikgu Zam. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat sejahtera kepada semua. Jadi hari ini kita akan sambung dengan tajuk seterusnya, iaitu menukar unit masa lagi. Tukar unit masa lagi ya, tetapi kali ini melibatkan perpuluhan. Kalau sebelum ni kita tukar unit masa melibatkan apa? Melibatkan pecahan. Pecahan lah. Nombor pecahan wajar dan juga nombor bercampur. Itu pecahan lah tu. Okay? Kali ini kita akan menukar unit masa melibatkan perpuluhan. Okey, kita tengok. Okey, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 134 134 yang mana standard pembelajaran untuk hari ini 4.2.2 menukar unit masa melibatkan perpuluhan. Ini perpuluhan. Melibatkan perpuluhan. Okey. Yang pertama, kita nak tukarkan daripada jam ke minit. Yang kedua, hari kepada jam. Yang ketiga, tahun ke bulan. Okey. Cikgu nak tanya balik. 1 jam berapa minit? 10 minit. Saya 60. 60. Jawab. Berapa? 1 jam 60 Berapa? 60 minit. 60. Aku tu bisik-bisik dia jawab. Jawablah kuat-kuat. Okey, satu hari berapa jam? Kita sambung. 1 60 minit. 60 minit. 10 minit. Minit. Cikgu tanya ingat minit. 24 jam. 24 Jam. Okey, dan yang ketiga, 1 tahun berapa bulan? 12. 12. 12 bulan. Berapa bulan? Okey, cikgu harapkan okeylah. Kali ni okey. Siapa jawab? Jawab apa? Jawab apa? Nantilah. Angkat bagi tahu dulu siapa nak jawab. Cikgu lepas tu baru cikgu tanya soalan. Nak tanya yang kamu dah belajar sebelum-sebelum. Masih lagi di bawah tajuk masa dan waktu lah. Syarul. Syarul boleh on mic. Ya cikgu. Okey Syarul, jelas suaranya. Soalan cikgu. Bulan Julai berapa hari? Berapa hari Julai dalam bulan Julai? 30. 3? 30, yakin? Tengok penumbuk. Bulan Julai berada pada lekuk ke bonggol? Tengok penumbuk kamu tu. Bulan Julai berada pada lekuk ke bonggol? Nampak tangan cikgu ni? Kalau ni lekuk, ini bonggol. Bukit dengan lekuk. Lekuk. Bulan Julai kat lekuk. Tengok betul-betul. Bulan Julai bermula dari Januari, Februari, Mac, April. Bonggol. Julai, bonggol. Kalau bonggol hari. Berapa hari bonggol? 30 hari. 30 hari. Dah lupa lah ni. Kalau bonggol 31. Tolong ingat. Ini cikgu tak nak ni. Tersilap dah. Bonggol 31, yang lekuk 30 ataupun berapa? Ataupun 28 pada bulan Februari. Ingat. Baik. Rujuk buku teks muka surat 134 ataupun kamu tengok skrin sahaja. Baik, yang pertama kita nak tengok daripada jam ke minit, yang mana kita tahu 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Okey, 1 jam sama dengan 60 minit. Kalau kita boleh tengok contoh yang pertama dia beri ni 4.5 jam disetukarkan kepada minit. Nampak dalam bentuk perpuluhan. Dalam bentuk perpuluhan ya. Jadi macam mana kita nak tukarkan? Kalau sebelum ni pecahan kan.
Sama juga kita darabkan dengan 60 juga. Okay, darab 60 minit untuk menukar unit jam kepada minit. Ada yang murid perempuan cakap. Okay, darab 60 juga. Okay, bila didarab, ni dalam bentuk lazim. Kalau kita darabkan dengan nombor yang di belakangnya sifar macam ni, kita boleh susun macam ni. Susun macam ni saja. Dan darabkan terus dapat jawapan. Okay, ringkas saja. Dia tak macam kita darab 2 digit macam biasa kan, dia panjang. Tapi yang ini dia jadi ringkas sebab kita letak sifarnya di belakang. Okay? Yang penting hanya sifar di belakang. Kalau ada angka-angka lain, contohnya 2, 4, 5 tak boleh. Tak boleh buat macam ni. Jadi dapat jawapannya 270 minit. Cara yang kedua, dia pisahkan. Nampak dia pisahkan 4 dengan sifar perpuluhan 5. Jadi seterusnya akan jadi macam ni. 4 darab 60 tambah dengan 5 per 10. Dia tukarkan pula daripada perpuluhan kepada pecahan untuk memudahkan. Sebab bila pecahan kita boleh masukkan, dia potong-potong. Nombornya akan jadi lebih kecil. Jadi senang di situ untuk kamu kira. Jadi bila dapat hasil darabnya, dapatlah jawapannya 240 tambah 30 minit. Jawapan akhirnya 270 minit. Nampak? Yang mana lebih panjang kaedahnya, yang mana rasa dia mana lebih cepat. Tentulah kaedah yang pertama lebih cepat. Kan? Kamu pilihlah kaedah yang lebih cepat. Cikgu galakkan kamu pilih kaedah lebih cepat. Okay? Kita tengok sedikit tip yang burung hantu warna pink bagi tahu tu. Darab seperti mendarab nombor bulat. Okay? Darab macam kita darab nombor bulat biasa. Dan pastikan titik perpuluhan diletakkan pada tempat yang betul. Ini kadang-kadang ramai silap. Bila sebut pasal perpuluhan, dia ada titik perpuluhan. Jadi pastikan hati-hati letak titik. Cikgu takut tersilap. Bila tersalah letak, salahlah jadinya. Contohnya kamu letak titik di sini. Ni. Nampak cikgu buat titik tu. Sedangkan di sini ialah salah. Kalau kamu masih ingat apa yang cikgu bagi tahu sebelum ni, macam mana kita nak tahu di mana kedudukan titik? Okey, kita tengok pada soalan. Soalannya selepas titik ada satu angka, satu digit. Jadi jawapan pun sama. Jawapan pun sama, selepas titik mesti ada satu angka saja. Ikut soalan, ikut soalan. Baik, kita tengok contoh yang seterusnya. Melibatkan hari ke jam. Okay, melibatkan penukaran daripada hari ke jam. Okey, yang pertama sifar perpuluhan 25 hari dan nak tukarkan pada jam. Jadi sebagaimana kita tahu kena darab 24. Jadi darab 24 bila yang ditunjukkan dalam bentuk lazim lah. Okey, kalau darab nak guna kaedah mana lagi selain bentuk lazim? Letis. Letis ataupun Tangga. Okey. Mana-mana saja kaedah, tetapi hati-hati dengan titiknya, itu saja. Hati-hati letak titik, jaga-jaga. Okey, jadi bila kalau kamu tengok yang ini, dia melibatkan 2 tempat perpuluhan. Maksudnya selepas titik ada 2 digit, jadi jawapan pun sama, selepas titik mesti ada 2 digit. Okey? Jadi di sini jawapannya ialah 6 jam. Cara yang kedua, dia gunakan garis nombor. Cara yang kedua ni. Dia gunakan garis nombor yang mana dia tukarkan. Dia tukarkan bentuknya. Nombor bulat ditukarkan jadi pecahan. Kalau kamu rasa pening, tak apalah, tak payahlah, tak payah. Kita tak payah buat kaedah yang memeningkan yang kamu, jadi kita pilih kaedah yang senang. Baik, contoh yang kedua, 1.75 hari kepada jam. Samalah. Kita darabkan dengan 24. Jadi kaedah yang pertama menggunakan bentuk lazim. Kaedah yang kedua dia pisahkan. Pisahkan 1 hari dengan sifar perpuluhan 75. Cikgu rasa tak payah gunalah ni. Okay? Tak perlu guna. Kalau kamu dah cekap di sini nampak. Kalau sifar perpuluhan 5 dia jadi 12 jam. Sifar perpuluhan 25 jadi 6 jam. Ini bagi yang dah tahu. Contohnya dia dah hafal. Kalau sifar perpuluhan 5 hari sama dengan 6 jam. 12 jam. Dia dah tahu setengah hari kan. 1
Siapa yang dah cakap di sini bolehlah guna kaedah ni. Kalau tak tahu, kita gunakan cara yang pertama saja. Yang seterusnya, yang terakhir, merupakan daripada tahun ke bulan. Menukarkan tahun ke bulan. Yang mana kita tahu 1 tahun bersamaan dengan 12 bulan. Okey, yang ini dia nak menukarkan 29.5 tahun kepada bulan. Nah, jadi kita darab dengan 12 lah. Darab dengan 12. Dan di sebelah ni dia punya jalan pengiraannya. Okay, dapatlah 354 bulan. Dan cara yang kedua dia pisahkan macam tadi. Okay, dia pisahkan. Jadi 29 tahun tambah dengan sifar bulan 5 dan seterusnya. Jawapannya tak samalah. Okey, jadi hari kita tengok dahulu contoh yang cikgu nak tunjukkan. Ada 6 contoh. Okey, kita tengok dahulu contoh yang melibatkan penukaran daripada jam ke minit. Tengok yang pertama. Okey, yang pertama dia beri sifar perpuluhan 3 jam. Okey, sifar perpuluhan 3 jam yang mana sudah tentulah kita kena darabkan dengan 60. Cikgu tunjukkan macam mana contoh dalam buku tadi yang ditunjukkan, macam mana nak kira. Okey, jadi sifar perpuluhan 3 darabkan dengan 60. Okey, 60 di mana letaknya, tengok betul-betul. 6 di sini, sifar di belakang. Okey. Biasanya kita akan kira sifar perpuluhan 3 darab 60 kan? Betul? Selalunya bila darab kita susun macam ni. Tetapi bila melibatkan nombor yang ada sifar di belakang, okay, 60, 40, 30, 20, kita susun macam ni. Supaya lebih ringkas. Okey. Sifar ni automatik di belakang. Turun tekan terus. Tulis terus sifar je. Okey. 3 darab 6, 18. 1 ke atas. Sifar darab 6, sifar tambah 1, 1. Okey, terus dapat jawapan. Cuma apa yang tertinggal di sini? Perpuluhan. Di mana kedudukan perpuluhan? Kat mana kita nak? Tengah. Dekat Mana? Kat belakang. Di antara 1 dan 8. 1 dengan 8. Ada jawapan lain? Ada yang cakap 8 dengan sifar? Antara 1 dengan 8. 1 dengan 8. Berapa orang cakap 1 dengan 8? Raise hand. Titiknya. Okey, ini semua yang bagi yang setuju, titik berada antara 1 dengan 8. Okey, siapa cakap antara 8 dengan sifar? Titiknya. Raise hand. 8 dengan sifar, 8 dengan sifar. Okey, nampaknya macam sama ramai je. Okey, okey. Sekarang kamu tengok. Tadi cikgu cakap, kita mesti tengok pada soalan. Betul? Macam mana kita nak tahu kedudukan titik. Sekarang cuba tengok soalan, diberi sifar perpuluhan 3. Selepas titik ada 1 digit, betul? Jadi jawapan pun sama. Selepas titik ada 1 digit. Jadi kita tengok 1 digit di belakang iaitu sifar dan titiknya di mana? Sudah tentulah di sini. Betul. Jadi siapa yang cakap 1 dengan 8 tadi memang salah. Tolong ingat apa cikgu cakap ni. Kedudukan titik kita tengok berpandukan pada soalan. Okay, sama macam soalan. Jadi jawapannya ialah 18 apa ni? Minit. Minit. 18 perpuluhan sifar. Boleh. Kalau nak sebut 18 minit saja pun boleh. 18 perpuluhan sifar minit pun boleh. Yang penting titiknya betul. Kalau titik di sini kalau titik kamu letak di sini, dia akan jadi 1/8. Dah lain dah nilainya kan. Jadi memang salah lah. Okey. Boleh faham Afdan? Boleh. Okey, pastikan ingat ya. Okey, yang kedua 2/4 jam. Yang kedua 2/4 jam. Yang kedua 2/4 jam. Alright.
Sama juga macam tadi, kita darabkan dengan 60 dah, 2/4 jam. Kita darabkan dengan 60. 60 sifar di belakang. Kedudukan sifarnya di belakang ya. Okey, jadi bawah ni terus letak sifar terus. 4 darab 6 berapa? 24. 24. Okey, 2 darab 6 12 tambah 2 akan dapat 14. Alright. Siapa cikgu nak tanya ni ya? Kedudukan titiknya. Siapa tu? Saya. Siapa suaranya? Siapa orangnya? Insyirah ke? Ya. Okey, Insyirah. Di mana kedudukan titik? Di mana kedudukan titik? Antara 4 dengan sifar. 4 dengan sifar. Setuju kawan-kawan? Setuju. Okey, bagus. Setuju. Setuju. Betul lah tu. Okay, betul lah tu. Jadi, jawapannya ialah 144 minit. Okey, Aku kita faham. tengok contoh. Okey. Tengok contoh yang seterusnya melibatkan hari kepada jam. Melibatkan hari kepada jam. Ada 2 soalan di sini. Okey, yang pertama, sifar perpuluhan 7 hari. Kita nak tukarkan kepada jam. Sifar perpuluhan 7 hari. Nak tukarkan kepada jam. Okey. Kalau hari kepada jam kita darab dengan berapa? 24. 24. Okey. Kalau sifar perpuluhan 7 darabkan dengan 24. Boleh tak kita letak 24 macam ni? Boleh. Boleh. Boleh? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Boleh. Sifar je boleh. Kenapa tak boleh? Sebab tak ada sifar. Sebab tak ada sifar. Yes. Betul. Maksudnya kamu faham lah apa cikgu cakap tadi. Hanya nombor yang ada sifar di belakang saja kita boleh susun macam ni. Kalau macam 24 dia tak ada sifar, jadi tak boleh. Kena darab macam biasa. Jadi darablah macam biasa. Okey, sekarang kita gunakan bentuk lazim. Kamu nak guna kaedah lain pun boleh, tak ada masalah. Cuma kali ni cikgu tunjukkan bentuk lazim. 7 darab 4, 28. 2 atas, sifar darab 4. Sifar tambah 2, 2. 7 darab 2. Jangan lupa di sini terus letak sifar. Lepas tu baru darab. 7 darab 2, 14. Sifar darab 2, sifar tambah 1, 1. Jadi kita tambahkan. Okey, di sini 8, di sini 6, di sini 1. Okey. Jadi jawapannya berapa tu? 16/8. Boleh ni tak boleh sebab dia ada jawapannya, dia ada satu tempat kumpulan. Sebab biasanya jawapan yang kamu akan dapat sifar di belakang. Jadi cikgu kena tukar soalan. Cikgu kena tukar kepada 5 lah, cikgu ambil sifar 1/5 supaya di belakangnya akan jadi sifar. Sifar perpuluhan 5. Okey. Okey, jadi kita kena kena pandang balik yang ni yang mana dah kira ni. Okay, kita pandang dulu semua. Okey, kita kira balik semula. Okey. 5 darab 4, 20. 2 atas, sifar darab 4 sifar tambah 2, 2. 5 darab 2, sebelum tu sifar dulu kat sini. 5 darab 2, 10, sifar bawah. 1 atas, sifar darab 2 sifar tambah 1, 1. Jadi akan dapat sini sifar, sini 2, sini 1. Dan jawapannya ialah titik di sini kan. Jadi jawapannya ialah 12. 12 apa? 12 apa? Sifar. 12 Unit-unitnya je. sifar. Perpuluhan. 12 minit. Minit ke? Ni bukan minit. 12 jam. 12 jam. 12 jam. 12 jam. Jadi sifar 0.5 hari ni sama bersama dengan 12 jam. Okey, soalan yang kedua 6.15 hari bersamaan dengan berapa jam? Okey, jadi sama juga macam tadi kita darabkan dengan 24. Kali ni cikgu nak gunakan tangga lah pula.
Okey, kita tunggu darab tetangga. Jadi tulis dahulu soalan hasil darabnya 6,15 darab dengan 24. Okey. Untuk tangga kita buat berapa anak tangga? Ikut soalan nombornya ada 3, jadi 3 anak tangga. 1, 2, 3. Okey, seterusnya cikgu guna warna hijau dulu lah. Hijau kita darabkan dengan 2 dahulu. 6 darab 2, 12. 1 darab 2, sifar 2. 5 darab 2, 10. Dan kita darabkan pula dengan 4. Okey. Gunakan warna-warni. Darabkan dengan 4 pula. Bermula dari 6. 6 darab 4, 24 atas ya. Seterusnya 1 darab 4, sifar 4. Dan 5 darab 4, 20. Tak berapa terang lagi punya ni. Okey, dan jawapannya. Okey, tambahkan. Sini akan jadi sifar. Sini 4 dengan 2 berapa? 6. 4, 2, 1. 7. 2 tambah 2, 4. Sini 1. Okey, titiknya di mana? Titiknya di 6 dengan sifar. Ha? Tengok soalan. Soalannya adalah selepas titik ada 2 digit. Jadi sama macam 7 dengan 6. 7 dengan 6. Ini ada, nampak kasih pun ada 6 di belakang kan. Jadi jawapannya 147.6 Jam. minit pula apa? Jam. Jam. Okay. Kita teruskan dengan penukaran yang terakhir, iaitu melibatkan tahun ke bulan. Tahun ke bulan. Yang pertama, 1.05 tahun. Okay, sama juga kita darabkan dengan ni lah. Darabkan dengan 12 lah. Okay. Kali ini kita ambil kaedah lattice pula. Cikgu gunakan tak guna pembaris lah sebab cikgu nak cepat. Jadi ada 3, 1, 3. Darab dengan 2 digit, jadi kita buat dua baris. Jadi soalannya 1 titik di sini perpuluhan sifar 5 darab dengan 12. Okay, jangan lupa dia punya lorong-lorongnya. Okay, lorong-lorongnya. Kamu pastikan guna pembaris ya kalau nak guna kaedah ni. Okey, dan cikgu pilih warna merah lah. Okey, 5 darab 1 sifar 5. Sifar darab 1 sifar 1 darab 1 1 lah, sifar 1. Seterusnya 5 darab 2 10. Sifar darab 2 sifar 1 darab 2 sifar 2. Okey, jadi jawapannya di bawah ni akan jadi sifar 5, 1, 6. Okey, sini 2. Okey, 2 sini 1 dan di sini sifar. Okey. Okey, seterusnya jangan lupa tarik anak panah. Tarik anak panah ke bawah dan tulis balik jawapannya. Sifar kalau tak nak tulis pun tak apa, terus kepada 1, 2, 6 sifar. Okey, titiknya di mana? 12 dengan 6. 12 dengan 6. 12, 2 dengan 6. Jadi titiknya di sini, nampak? Okay, pastikan sama Jadi sinilah titik bahagian atas, titik sini kan. Jadi titiknya di sinilah. Jadi 12.6 sifar apa? Bulan. Bulan. Okay, bulan. Okey, itu contoh yang pertama. Yang kedua 11.5. Yang kedua 11.5 tahun. Berapa bulan? Okey. Kita guna kaedah ni lah. Cepat sikit kaedah. Betul lazim lah. 11.5 didarabkan dengan 12. Okey, darab dengan 12. Baik. Yang pertama 5 darab 2 10. Okey, sifar di bawah, 1 di atas. 1 darab 2
Dua. 2. 3. Okey, 1 darab 2. 2. Okey. Seterusnya tulis sifar dahulu di bawah, lepas tu baru darab. 5 darab 1, 5. 5. 1 darab 1, 1. 1 darab 1, 1 lagi. Okey, dan tambahkan. Okay, sifar tambah sifar. Sifar 3 tambah 6. Okay. Sini kan? 3. 3, sini 1. Dan titiknya di mana? Antara 8 dengan sifar. Antara 8 dan sifar. Jadi jawapannya 8 bulan. Okey, itu sahaja contoh untuk hari ini. Jadi untuk latihan hari ini, muka surat 140. Kamu hanya jawab soalan nombor 1, A hingga F. A, B, C, D, E, F. 6 soalan saja. Semua. Okey? A hingga F ya. Kalau yang lain-lain tu belum lagi sebab belum belajar lah. Okey? Buat sampai F sahaja. Okey? Ada soalan? Hari ni MT2 kan? Ke 1 hari ni? 1. Silap. Tak ada soalan? Tak ada. Okey. Tak ada. Maksudnya semua dah faham, semua dah jelas. Jadi harap-harapnya semua dapat jawab dengan baiklah. Okay? Dan jawab dengan betul lah apa soalan latihan tu. Dan jangan lupa hantar kepada cikgu selepas dah jawab. Selepas ni sepa rehat ni jawab terus ataupun lepas ni kamu jawab dan lepas tu baru rehat. Pulang mana-mana je lah. Okey. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih kepada yang hadir. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Ingat, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan.